Pernah tak korang ada pengalaman ternampak pelajar yang kerasukan di asrama? Aku pasti hampir semua ada pengalaman seram jika bercerita tentang kerasukan di asrama ini. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Fiction Syasha. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ni. Dan aku ucapkan terima kasih kepada yang terus support dan sokong channel ni. Seperti yang aku katakan tadi, jadi cerita seram perkongsian untuk kali ini adalah tentang kerasukan di asrama. Cerita ini dihantar oleh follower FS pada waktu kejadian ini. Dia merupakan seorang student di sebuah institusi di Selangor. Cerita bermula bila tiba-tiba ada seorang student ni tiba-tiba mengilai di tengah-tengah padang. Kisah penuh dia, jom dengar ni. Assalamualaikum semua. So hari ini aku nak sambung kisah seram aku sepanjang belajar dekat sebuah institusi di sekitar Selangor. Aku merupakan ketua disiplin asrama puteri. Kalau ada apa-apa masalah, budak-budak ni memang akan refer aku. Even benda remeh, aku kena handle. Contoh macam, "Kak, baju yang saya sidai hilang lah." Sejak 2 menjak ni, banyak gila cerita yang aku dengar. Ada yang macam tak logik diterima akal, ada yang terlalu annoying, ada juga yang serius dan tegang. Tapi nak dipendekkan cerita, malam ini suasana di asrama sangat sunyi. Udara pun dingin, dah macam dekat Cameron Highland. Sedang aku siapkan assignment, tiba-tiba pintu bilikku diketuk bertalu-talu. Aku dengan pantasnya membuka. "Akak, tadi masa kami tengah buat assignment, tiba-tiba ada bunyi orang mengilai dekat tengah padang ampayan," kata mereka. Mampus. Apa lagi nak jadi ni? Detik hatiku. Aku menenangkan mereka dengan menyatakan bahawa tiada apa yang perlu dirisau. Baca surah-surah yang dihafal, jangan terlalu seronok. Aku menghantar mereka sampai ke bilik, tapi tidak dapat aku nafikan suasana asrama saat itu sangat sunyi. Padahal semua bilik masih menyala, menandakan budak-budak belum tidur. Aras 3, aras 2, aras 1 aku lewati untuk memastikan tiada apa yang pelik. Takut juga ada pelajar yang masih di luar bilik waktu ni. Sudah puas hatiku memantau kawasan asrama, aku naik ke bilik di tingkat 4. Sepanjang perjalanan naik, mulutku terkumat kamit mengutuk sistem pengurusan asrama kerana meletakkan aku di tingkat 4. Tiba-tiba bulu romaku berdiri tegak. Aku terhenti. Mulutku terkunci. Padahal tadi tak berhenti mengutuk. Aku terdengar suara nyaring kedengaran dari padang ampayan. Tiba-tiba siren berbunyi. Diminta semua siswi kekal di bilik masing-masing dan diminta semua ahli jawatan kuasa turun ke arah 1 sekarang. Arahan dikeluarkan dari ketua blok. Aku apalagi terus turun dengan laju ke bawah. Sesampai saja di arah 1, aku mengucap panjang. Aku menggigil. Korang nak tahu apa aku nampak? Seorang budak perempuan berambut panjang sedang menari tarian ulek mayang di tengah-tengah lapangan padang. Lenggok tariannya seperti seorang penari profesional. Tariannya lemah gemalai, seolah-olah ada iringan bunyi gamelan. Sesekali terdengar dia sedang humming lagu ulek mayang, tapi dengan suara lembut, tapi cukup membuat air mataku mengalir laju. Bulu romaku tegak. Lengan azan dan ayat kursi berkumandang dari pusat Islam. Pergerakan tariannya menjadi semakin rancak. Suara yang mulanya sangat halus tiba-tiba menjadi kuat, seolah-olah bukan seorang yang mengalunkan melodi lagu ulek mayang. Kami tidak berani berbuat apa. Kami hanya menunggu bantuan para siswa dan ustaz-ustaz yang sepatutnya. Kami saat itu hanya mampu mengawal pelajar junior yang ketakutan di bilik masing-masing. Tiba-tiba, satu bilik di hujung sudut aras 2 berbunyi seperti sesuatu yang berat jatuh. Berlari kami ke atas. Sedang kami berlari, seorang pelajar perempuan melompat ke atas balkoni sambil mencangkung.
dan tangannya bergerak mengikut tarian pelajar perempuan yang berada di tengah padang ampayan, diikuti dengan beberapa pelajar perempuan yang lain. Jumlah kesemua pelajar pada malam itu yang kerasukan seramai 15 orang, termasuk 2 orang pelajar yang berbangsa India. Kami mengucap panjang, "Ya Allah, ini bukan kudrat kami. Andai seramai ini, ya Allah," getus hatiku. Pada ketika ini kami sedang menunggu para siswa, ustadz dan beberapa pensyarah serta warden yang lain. Kami memasang ayat suci Al-Quran menggunakan speaker, tapi tidak membantu sama sekali. Suasana asrama saat itu sangat hening dan sunyi. Hanya kedengaran suara pelajar-pelajar perempuan humming lagu Ulek Mayang. Mereka menari dengan mata yang tertutup rapat. Suara mereka mampu membuai kami karena kemerduannya. Selepas 15 minit menanti barulah para siswa, ustadz dan beberapa warden datang. 2 orang pelajar siswa diarahkan untuk berada di setiap aras bagi menjaga pelajar yang mencangkung di balkoni, dan beberapa pelajar meletakkan tilam jim di bawah blok seandainya ada yang melompat. Sedang ustadz membaca sesuatu, pelajar perempuan di padang ampayan memandangnya dengan pandangan sinis dan berdehem. Tiba-tiba dia duduk bersila sambil tangannya bergerak mengikut alunan lagu. Aku terpesona. Lenggoknya sungguh lembut sekali. Aku terbuai. Cepat-cepat kawanku menyedarkan aku. Ustadz mengeluarkan selai kain dan membaluti kepala pelajar tersebut sambil terkumat kamit membaca surah. Dia milik aku. Dia warisanku. Aku dan dia adalah satu. Dia adalah aku. Suara garau kedengaran. Kami terdiam menunduk. Allahu Akbar. Itu saja mampu aku ucapkan. Dia bukan milikmu. Dia milik Allah. Jangan kau ganggu anak ini. Pulanglah ke tempat kau. Jujur aku cakap, di tengah-tengah proses rawatan tersebut, aku lari menyusup ke surau kerana takut. Jadi aku tak mampu ceritakan apa yang terjadi. Tapi aku boleh ceritakan kronologi dia berjumpa benda tu. Setelah hampir sejam ustadz merawat mereka, akhirnya mereka semua sedar, tapi dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Kami kumpulkan mereka di surau asrama, takut terjadi apa-apa. Setelah pelajar perempuan itu sedar, kami bertanya kepadanya, apa sebenarnya yang terjadi? Aku harap korang faham apa yang aku sampaikan ini. Yang pertama, Tasha pergi ke pantai di belakang institusi kami. Sedang berjalan, tiba-tiba dia terlihat seutas rantai mutiara yang sangat cantik, dan di samping rantai tersebut ada botol yang berisikan kerang besar yang sangat indah dipandang. Tasha mengambil dan membawa pulang ke asrama. Yang kedua, semasa Tasha sedang mandi, tiba-tiba shower sebelah ada seorang perempuan menyanyikan lagu Ulek Mayang dengan merdu sekali. Dia pelik, siapa pula yang menyanyi lagu berhantu ni tengah-tengah maghrib. Yang ketiga, Tasha memakai rantai mutiara yang dijumpainya. Tiba-tiba badannya berasa sangat sejuk dan mulutnya seakan menyanyi lagu Ulek Mayang dengan lancar, walhal dia tidak pernah tahu akan liriknya. Dari katil sehinggalah dia turun melewati tangga, mulutnya menyanyikan lagu tersebut. Tasha merasakan ada seseorang berada di belakangnya dan menggerakkan tangannya untuk menari. Katanya sepanjang turun, tangannya bergerak mengikut alunan lagu yang dinyanyikannya itu. Yang keempat, Tasha sebenarnya sedar bahawa dia sedang menari, cuma dia tidak mampu melawan. Dia terlampau terbuai dengan tariannya sehingga benda itu mampu mengawal segala pergerakannya. Dia dikawal. Sejak dari hari itu, setiap kali kedengaran suara perempuan nyanyi Ulek Mayang, setiap kali maghrib pasti akan kisah yang konon katanya kedengaran suara nyanyian halus dari kamar mandi, walaupun hakikatnya tiada satu orang pun di dalamnya.
Ada penampakan sesosok wanita berbaju klasik Melayu berwarna kuning berlegar di sekitar asrama. Mulai dari itu juga kami AJK asrama mewajibkan setiap aras untuk turun berselang-seli setiap minggu untuk solat berjemaah dan membaca Yasin. Dari kisah ini aku belajar sesuatu, iaitu jangan sesekali mengambil barang atau apa sekalipun yang bukan hak kita. Aku sentiasa berpesan pada mereka untuk sentiasa menjaga segala tingkah laku bila berada di luar kawasan kebiasaan kita. Terima kasih kerana sudi mendengar. Itu saja, sekian. Itulah dia kisah tentang pelajar kerasukan sampai boleh menyanyi lagu Ulek Mayam. Dari cerita ni kita boleh simpulkan bahawa kalau ternampak apa-apa barang yang pelik di tengah jalan kah, dalam hutan, dalam belukar atau sebagainya, janganlah gatal-gatal tangan nak ambil benda tu. Nanti lain pula jadinya. Itu saja untuk kali ini dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.